A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma. Okey, belum-belum dia orang ya. So, Nurizan Sulaiman hari ni menghentikan tepat Puan Zainun ya. Ini orang Singapura juga ni. Nurizan Sulaiman orang pertama menyapa Tok Abah. Lepas tu Zafirul, Haji Zainun, nombor 3 dah. Insinyur Haji Rocky Mavia. Nombor 4 Mazdiana Makmun. Ya, siapa tu? Lepas tu siapa tu tadi? Rashidah Samsudin, Mazdiana tadi ya. Mazdiana, Rashidah, Sabrida, Saidi Lamid, Miza Ayat, Ehsan Yaakob. Lepas tu Kamisa Rasman. Ni pun geng-geng Singapura juga ni. Ya, lepas tu Kutut Molin. Lama tak nampak Cikgu Kutut ya. Kutut Molin, good morning to you. Zaris, Nazmi Ani, Zainab Hassan, Hafiz Ahmad, Misa, tak salah Misa Johor Bahru ya. Lepas tu Saidi Lamid, Nurizan tadi dah ya. Like dan share guys, like dan share pada 10 groups, 10 people. Muhammad Syafi'i, Salwati Uti, Saidi Lamid, Lita Welita, Jordan J. Kenneth, Salasya Muradi, ramai ni. Lepas tu Kotut tadi dah sebut, Nazmi Ani, Sedekah Subuh, Tahniah yang dapat sedekah subuhnya. Kalau lupa buat sekarang. Ina Zalina, Jawada, Mun Ma'isma, Hasna Syarina, Anis, Lita Welita dah sebut, Salwati tadi dah sebut, Intan Aziz, Mun Ma'isma dah sebut, Misa. Cikgu Mutanuddin, top 30 ni. Dr. Narimah dah masuk, terima kasih. Ya, Nazmi Ani tadi, Kutut, many lives ya. No catching up. Ya. So, Cikgu Mukhtar Zainab Hassan, Jordan dah sebut Zainab Hassan, siapa nama? Hajah Juanis, lama tak nampak. Ya, Litawa sudah, Nurliah Ilah, Kutut, okey, Zainab Hassan, Syazwan Ibrahim, Zakhir Karim, like dan share, 100 orang dah share dah, wow. Nur Rahaizan, Syamsina Sa'ad. Lepas tu Cikgu Mukhtar pun dah share, terima kasih. Su Ali, Hasna Syahri, sedekah subuh, dia kata jangan lupa. Safia Osman, ya, Suraini Sulaiman, Suraini Sulaiman, ya, Ina Zalina, okey, Mun Maisma dah sebut, Sandra Ellen dah sebut, Huda Waddah, Nur Hayati, ya. Ini yang Tok Abah sempat dapat tengok ya. Dah 103 orang share, 65 orang masuk kelas. Hari ni hari Ahad, ya. Nur Hayati dah masuk, Intan Sumaya dah masuk, J Mapel, Mem Apple je. Lepas tu Hajah Jamiah Sayan dah masuk, Abu Rahim, Sabri Das, Sandra dah kata dah share, Saidi, ya, Kutut dah share, Tok Abah terima kasih. Salasya Muradi, Intan Aziz, ya, Tokman DJMS, lama tak nampak Tokman. Zainab Hassan, terima kasih. 118 orang dah share, Intan Sumaya dan yang lainnya lah. Baik, tak apalah, pelan-pelan ya kita mulakan. So, today is Sunday, 30 bulan 10. Besok 1 ya. So, 30 bulan 10. Allahumma selamat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Yang bercuti, selamat bercuti, berhujung minggu. Yang bekerja, selamat bertugas bekerja. Yang ada walimah, ada kerja kahwin, ya, hari Jumaat, Sabtu semalam ataupun hari ini, selamat pengantian baru, bahagia til jannah, ya. Yang ada urusan, selamat menjalankan urusan. Yang selamat berbonding, selamat dalam perjalanan, selamat dalam berziarah, visit dan sebagainya. Dan untuk mereka yang sakit, ya, kena tenang, kena sabar, kena redha, makan ubat yang doktor prescribe, ataupun istighfar banyak-banyak, solat taubat, ya, atau mencari alternatif medication. Semua penyakit ada ubat, garanti. Semua penyakit ada ubat, ya, itu jaminan dari Allah. So cari ubat, dan yang penting kita kena redha dan gembira. Bila kita gembira, itu pun part of the therapy.
Jadi orang yang menjaga orang sakit pun kena banyak senyum. Walaupun sedih, walaupun penat, walaupun tertekan, kena senyum. Sebab aura positif daripada yang menjaga akan jadi terapi kepada yang sakit. Subhanallah ya. Ini kajian yang telah ada pembuktian, ada pun ada dia punya evidence lah ya. Okey. So dah 74 orang masuk. Ada tak orang baru yang baru join kita? Baba Hasan, Intan Sudah, Nur Aziza, Nur Zawana ni baru masuk. Nuraini Zainul, Siti Zaliha baru masuk. Azwa baru masuk. Apa nama? Oh, esok 31 kata Tuan Memang. Ada 31 rupanya. Ingat, tak ada 31. Esok 31 November. 3 Oktober ya. Ingat, Aliria nak sebut ke November je. Intan Sumaya, Syamsiati Samsudin, Fauzi Aziz, Siti Aisyah Buhari, Badul Alam, Zainab Hassan, ya. Okey. Dan orang yang sakit ni kena banyak bersyukur ni. Sebab sebenarnya orang yang sakit ni, ada pula orang sakit kena bersyukur. Pertamanya sebab tak apa pun masalah yang Allah timpakan kepada kita, termasuk kaki kita tertikam duri pun ada dosa-dosa yang terampun. Ini kan pula kita sakit. Orang sakit ni banyak dosanya diampunkan. Jangan berkata, wah dia kata kita, aku sakit ni dia kata aku banyak dosa. Semua orang banyak dosa. Taubat pun banyak dosa. Dan sampai Nabi pernah bersabda, tak baik ya seseorang kalau tak sakit badannya sekali-sekala, tak hilang barangnya sekali-sekala. Ini semua pun ada anugerah. Kenapa pula sakit itu satu anugerah? Ya, kalau tak ada sehat, tak ada sakit. Bila ada sehat, ada sakit, hidup kita sempurna. Ada malam, ada siang tak? Ada. Ada hujan, ada tak? Tak hujan. Ada. Ya, ada ketawa, ada tak menangis? Ada. Barulah komplit. Ada gelap, ada terang. Ada lelaki, ada perempuan. Jadi sakit yang kita alami itu melengkapkan hidup kita. Untuk budak kanak-kanak bila sakit diberikan immunity dan ketahanan badan. Untuk orang tua diberikan keampunan dan juga kesabaran. Dan dinaikkan martabat darjat kita bila kita sakit. Dan diberikan pahala dengan syarat kita redha. Setiap saat tu 1 jamnya 1 saat. Bila 1 saat kita sakit, maka dia beri pahala macam 24 jam. Solat sunat ataupun ibadah sunnah tak henti-henti. Cuba Google maksud hadis. Orang yang sakit ya, dan redha, ya, dan of course lah berubat, ya, terapi dan sebagainya. Dan dia redha dalam keadaan sakit, maka setiap jam dia sakit, continuous pahala pada dirinya. Masya Allah. Dan orang yang dulu masa sihat, dia sembahyang sunat, baca Quran, ya. Masa sakit, dia tak mampu nak buat benda-benda ni. Maka dia akan dapat pahala sunnah itu. Kalau masa sihatnya dibuat. Nampak tak? So, sakit itu satu malapetaka ke satu anugerah? Anugerah. Kita dapat diampunkan dosa, diberikan pahala, diberikan keinsafan, ya, diberikan kesedaran. Lepas tu, lengkapkan hidup kita. So, orang sakit ni pun satu kehebatan. Nabi SAW yang maksum, yang tak ada dosa pun diberikan sakit sebelum wafat. So, siapalah anda, siapalah kita, siapalah taubat. Okay? Alright. So, topik kita hari ini masih sambung bagaimana nak menjadi orang yang berguna kepada dunia. Bahagian yang ke-9. Rozia Dahlan dah sebut, Saidah Ida dah sebut, Siti Fatimah, Saiful Nizam belum sebut, Nur Aziz, Muhammad Firdaus Lim, Nur Mabasa, Saidah Ida dah sebut tadi, Ratna Laidi Anis, Said Imran baru masuk, Fauzia Aziz, Syarul Nizam, Azahani, Yati Setia baru masuk, Noniman, ya, okey. Okey, apa nama? Pintar Nazurah, Sebah Ramli, Sebah Ramli, Rosli Husaini, Syekh Mbun Ismail masuk dah. Terima kasih. Fatimah Ayub, Yati Setia dah sebut, Saidah Ida dah sebut, Khalijah Sairan, waduh ni, Sairan ni geng-geng kita lah, Jawa ni. Yumdam, Yumdam ni macam siam ni. Fatimah Ayub. Okey. Okey. Dan Saidih Lamin, Amaris Gitasmi, dah lama tak nampak Amaris Gitasmi ni ya. Syafrina Ridwan, Nurizan tadi orang pertama. Sabrida, Saidih, ya, dan yang lain. Wow, 149 dah share, 87 dah masuk kelas. Okay, slowly but surely. Okay, keep on like dan share pada sahabat-sahabat. Semalam Tok Abah berhenti di nombor 19, overhaul diri kita.
Ya, overhaul diri kita, betulkan diri kita luar dalam. Jadi orang baru. Bila Tok Abah cakap pada guru-guru, jadi guru baru. Cakap pada para isteri, ya, Tok Abah akan kata, jadilah isteri baru. Jangan suami saya dengar isteri baru, isteri baru. Tak. Awak yang dah buruknya jadi isteri baru. Tok Abah gurau lah. Mana ada orang buruk-buruknya. Semua orang ada kehebatan masing-masingnya. So, jadi orang baru. Overhaul diri kita jadi orang baru. Ya, seperti sabda Rasul, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam. And make sure our today is slightly better than yesterday. Kita jadi orang baru dan kita dalam lingkungan orang yang berjaya. Dunia dan akhirat. Allahumma salli amin ya rabbal alamin. Ya? Itu semalam. Hari ini kita nak sambung ke tip nombor 20. Sebelum tu, program kita hari ini dibawakan oleh webinar yang sekarang dah mula viral, ya. Webinar Tok Abah pada 27 hari bulan November, ya. Tips menangani pasangan yang merajuk. 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tak salah Tok Abah hari Sabtu, hari Ahad. Sebab hari Sabtu ada program dengan cikgu-cikgu wilayah, ya. Bagaimana nak kata tu convention kesihatan mental dan kesejahteraan emosi untuk para guru wilayah persekutuan. Wow, ya. So Tok Abah excited pada 26 November, ya. Di Maib Serang. Kita expect 4-5 ribu orang guru seluruh wilayah, ya, dan juga sekitar. So ini sebab ni dibawakan oleh PPD Daerah Sentul dengan Majlis Guru-Guru Besar, dengan Jabatan pendidikan, ya, dengan ramailah strategic partners, ya. So dia punya penganjur yang utamanya digerakkan oleh PPD Sentul. Terima kasih tanya, ya, PPD Sentul, ya, luar biasa, ya. Kita offer pada ramai tempat, tapi PPD Sentul yang menyambut kita punya offer untuk jadi tuan rumah kepada persidangan, ya, persidangan kesihatan mental dan kesejahteraan emosi untuk para guru. Wow, ya. Ibuku satu, guruku beribu-ribu, kata sastrawan negara Osman Awang. I like that. Ibuku satu, guruku beribu-ribu. Guru Tok Abah pun beribu-ribu. Ya, semua penulis buku yang Tok Abah baca guru saya. Orang yang mengajar, mendidik, yang memberi nasihat, memberi ilmu, ya. Siapa nama tu, pentazkirah guru Tok Abah. Mereka terlibat dalam panel forum-forum ataupun program motivasi yang Tok Abah tonton adalah guru Tok Abah. So berapa? Ribu. Ya, sejak Tok Abah kecil sampailah habis purba dah ni. Hujung usia. Alhamdulillah. Baik. Tip nombor 20 ialah go the extra mile. Untuk jadi orang yang berguna kepada dunia, we must be willing to go the extra mile. Ya, kena usaha lebih sikit daripada orang lain. Supaya kita jadi aset yang lebih hebat berbanding orang lain. Kita bukan nak bandingkan diri kita orang lain, tapi orang lain sebagai kita punya benchmark, sebagai kita punya kata tu aras untuk menilai diri kita lah. Tapi kita tak bandingkan diri kita orang lain. Ya, kita nak cari jadi contoh teladan. Sebab kita wajib bandingkan diri kita yang hari ini dengan yang semalam. Bandingkan diri kita orang lain tak ada faedah. Tapi orang lain sebagai kata tu penggalak, pencetus semangat, dan sebagai benchmark. Oh, kalau orang lain boleh, mana mungkin aku pun lebih baik, boleh buat lebih baik. Gitu. Ya, kenapa aku tak sehebat dia? Tak payah. Kenapa aku tak sekaya dia? Tak payah. Kenapa aku tak segembira dia? Tak payah. Kenapa aku tak sepandai dia? Tak payah. Semua orang ada kehebatan masing-masing. Tetapi kalau dia boleh buat, dia boleh sembahyang malam, kenapa pula aku tak boleh sembahyang malam? That is good. Itu orang lain sebagai kita punya pace setter atau benchmark. Bukan membandingkan, tapi kita mengambil contoh teladan, ibrah daripada kebaikan orang lain. Gitu, ya. So go the extra mile. Go the extra mile mean cuba sikit lagi. Kita yang tinggi lampai ni, kadang kita nak ambil barang ke atas kabinet, ya, ke atas almari tu, apa nak ambil beg atas almari tu, kadang-kadang tak sampai. Tetapi kalau kita jengkitkan kaki, we stretch ourselves. Ini belum lagi naik panjat kerusi ke naik atas kerusi atau ambil tangga. Ni kita jengkitkan kaki kita. Sampai tak? Sampai. Meaning what? When we stretch ourselves, we can reach our target. When we stretch ourselves. Jadi bila kita stretch apa?
Kita regangkan. Kita regangkan diri kita. Sebab Tok Abah kadang berfikir dalam bahasa Jawa. Kadang-kadang dalam bahasa Inggeris lah. Kalau marah, Tok Abah cakap orang putih. Oh, Tok Abah fikir orang putih kalau marah. Ya. When I'm angry, I think in English. Watch out, guys. Ya. Okay. So, bila kita regangkan diri kita, when we stretch ourselves, kita boleh sampai. So, jangan selesa dengan yang ada. Regangkan diri kita untuk jadi aset yang lebih berharga kepada dunia. You don't know where you can go when you stretch yourself. Yeah, so regangkan diri anda. Yeah, sebab orang yang hebat sentiasa kata tu mengeluarkan bakat-bakat, memupuk bakat, melebarkan sayapnya untuk lebih jauh. Ya, lebih jauh ke depan. Sebab Allah amat kasih hamba-Nya bila buat apa pun dengan itqan, dengan tekun, dengan terbaik. Gitu. So bukannya kita nak dapat glamour, nak dapat puji-pujian manusia, tapi kita nak sayang dari Tuhan. Tuhan akan sayang hamba-Nya yang buat apa pun terbaik. So that's our mission. Go the extra mile. Seronok tau. When you do your best, sebab semua orang ni baik. Semua orang ni memang potensinya baik, asalnya baik. Jadi kalau kita berbuat baik, dan kita mencapai sesuatu pencapaian yang lebih positif, kita akan rasa seronok dan bahagia. Semua orang akan rasa bahagia bila mencapai ataupun berjaya mencapai sesuatu kejayaan. Betul tak betul? Of course. So, go the extra mile to be more successful. Alhamdulillah, dapat sembahyang malam, dapat bersedekah subuh, dapat bantu orang, dapat bagi nasihat, dapat berbuat baik kepada jiran, dapat membantu bersihkan kawasan depan rumah jiran yang penuh sesak dengan rumput. Panjang kita minta izin dulu. Kadang-kadang dia memang sengaja panjangkan rumput untuk dia kata seni, kecantikan, perhiasan. Dia landscape punya engineer yang baru. So kita kena minta izin. Nak potong rumput depan rumah orang pun, jiran kita pun kena minta izin. Kadang dia kata, no, saya memang nak senang anak saya exercise supaya tidak jatuh sakit. Kalau jatuh tak sakit. Gitu. So go the extra mile agar kita jadi hebat. Lagipun tak pada sebut kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. That's why kita kena stretch diri kita. Mula-mula tak selesa lah stretching sakit-sakit juga. Tapi bila dah terbiasa, Tok Abah bila kat toilet sebelum mandi, Tok Abah akan stretch. Tok Abah akan buat stretching. Stretch my stomach, stretch my body. Tok Abah akan gerakkan kaki untuk merawat lutut yang sakit dengan menggerakkan. Hayunkan kaki ke depan ke belakang, kanan 15 kali, kiri 15 kali. Kemudian Tok Abah lipat kaki ke belakang 15 kali kiri dan kanan. Kemudian Tok Abah buat naikkan lutut ke atas, paras perut, 15 kali kanan dan kiri. Itu rutin Tok Abah. Lepas tu buat stretching. Sebab stretching, sama ada stretch arching my back ke belakang untuk sentuh cermin. Tok Mak dia suka pasang cermin kat bilik air. Depan ada cermin, belakang ada cermin. Alah, malunya saya nampak benda yang bukan-bukan dalam bilik air. Dia kata, apa okey lah tu. Senang nak tengok kok ada sabun yang tak bersih ke. Ada pacat kat belakang. Pacat. Malam tu Tok Mak mimpi pacat lah. Mimpi pacat ni tak bagus tau. Mimpi pacat, mimpi lintah. Okay, go the extra mile. Tip number 20. Jelas jangan selesa lah. Aku apa nak tiba-tiba dah tua bangka, dah pencin. Nak buat apa lagi? Hey. Selagi bernyawa, belajar ilmu baru. Buat benda baru. Stretch yourself. Keep on changing. Because kita ni ada peranan dan tanggungjawab. Orang hebat tak pernah bersara. Maksudnya, jangan stop kerja. Buat kerja amal. Kerja kemasyarakatan. Buat sesuatu. Sampai kita tak boleh buat apa-apa. Sampai meninggal dunia lah. Gitu. Barulah kita jadi aset kepada diri, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada dunia. We become an asset. Okay. Alright. So, program kita hari ini juga dibawakan oleh, ni Tok Abah selalu ni sama lah dengan Kondisi Plus. Oh, Tok Abah dah pagi semalam ada, malam tadi terlupa. Bila badan letih, lepas tu rehat kejap. Cucu datang pukul 10.30. Cucu dari Sri Petaling. So, dah terbayang lupa. Gurau main melayan cucu sampai pukul 11.30 malam. Tok Abah terlupa nak makan malam tadi.
Tapi tak okey lah, dah continue dah. Dah 7-8 bulan okey lah tu. Jadi banyak cordyceps militaris, banyak antioksidan. Banyak antioksidan ni banyak sangat kat dalam ni ya. So maka dia membersihkan sistem dalam badan kita dan membantu untuk lebih sihat, lebih cergas ya. Badan kita berfungsi dengan lebih lancar insya-Allah. Step by step. Ya, tapi bila kita mula makan benda ni, kita akan ubah kita punya cara gaya kehidupan agar lebih positif, berfikiran positif, bertindak positif, gerakkan badan tu apa, betul lah, berjalan tak apa, check ya berapa step tiap-tiap hari ya, minimum 3,000 step. Dulu 7,000, dulu 10,000, masa 10 tahun lepas 10,000 ya, 8 tahun lepas pun masih 10,000, berturun ke 7,000, turun ke 5,000. tak dapat. Sekarang ni maintain 5,000 kononnya target, tapi dapatlah. Kadang dalam sebulan dapat 2-3 kali. Bila kat airport, banyak berjalan dalam memberi kuliah dan sebagainya secara live, maka secara offline, maka Tok Abah banyak berjalan. Alhamdulillah ya. So kaki pun dah bertambah baik dengan asbab lah ya, dengan ikhtiar asbab Allah punya kuasa. Kondisi plus membantu. Untuk orang yang 71 tahun, alhamdulillah ya. Okay guys, let's go. Tip nombor 21. Ini bidang Tok Abah lah, bukan bias ya. Ini bidang Dr. Narimah juga, Narimah yang ada bersama kita pagi ni. Be a better communicator. So kita kena belajar dan belajar perbaiki diri untuk lebih dapat berhubung, bercakap, memberi nasihat ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Nabi Muhammad pun disuruh oleh Allah untuk memperkasa kemahiran berkomunikasi, bercakap, ya, memberitahu, berdakwah. Kena perbaiki kita punya skill in communication. Sebab kita kena bercakap dengan cara yang terbaik, baru ada kesan. Ya, jangan kata aku niat aku baik nak tegur dia. Ya, dia sentap tu dia punya pasal aku niat baik. Niat tidak menghalalkan cara. Niat baik, cara kena baik, skill kena ada. Sebanyak khatibun nasa ala qadri kulihim pun beribu kali Tok Abah sebut. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal, personality, kemampuan untuk menerima. Tok Abah pesan juga yang you all biasa dengar kan. Berfikirlah macam pendeta. Bercakaplah agar difahami rakyat jelata. Berfikirlah macam pendeta, tapi bercakaplah agar dapat difahami oleh rakyat jelata. Awak berfikir cara orang intelek, orang bijak, orang pandai, orang yang kata orang tu intellectual, bagus, no problem. Tapi bila menyampaikan, berkomunikasi, bercakap pada aras orang yang boleh faham lah. Kalau orang biasa boleh faham, maka orang yang luar biasa, of course, akan faham. Nampak ke nampak? Nampak. So, be a better communicator. Agar kita dapat memberi khidmat, memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang lebih hikmah, dengan lebih diplomatik, dengan lebih cara yang orang terima, Allah terima gitu. Yeah? So be a better communicator. Ini tip kita nombor 21 dan kita kena terus belajar. Itu sebenarnya Tok Abah akan buat berkaitan ya. Akan buat webinar pada 27 November. Tips menangani pasangan yang rajuk. Bagaimana nak memujuk, bagaimana nak berkomunikasi, bagaimana nak bercakap, bagaimana nak menegur orang yang sedang merajuk ataupun mengelakkan orang daripada rajuk. Nampak tak? Be a better communicator. Semua berkaitan hidup ini. Hidup kita ni semua berkaitan. Cuma kena betulkan package-nya step by step. And nobody can say, aku sudah bagus, aku sudah baik, aku sudah sempurna. Nobody can say that. Sampai meninggal dunia. Kita semua masih dalam proses memperbaiki diri sampai bila-bila. So, tip nombor 21. Be a better communicator. So, untuk tujuan itu, boleh datang ke webinar Tok Abah pada 27 November. Tip menangani pasangan yang rajuk. Ada juga isu berkomunikasi dengan pasangan. Dan untuk guru-guru di seluruh wilayah, datang ya ke webinar kita, bukan webinar, ke persidangan pada 26 November. Persidangan kesihatan mental dan kesejahteraan emosi guru-guru wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Wow. Ya, Tok Abah, Dr. Ashikin dan Dr.
Sanggita, ya. Sanggita, ya. Selalu lupa nama Dr. Sanggita. Dengan Tok Abah selalu confuse dengan host TV3 Sujita, ya. Sanggita. Semua hebat-hebat comel-comel belakang orang-orang ni, ya. Dan mereka semua pakar dalam bidang masing-masing. Kami bertiga insyaAllah akan melakukan program daripada pagi, pukul 9 pagi sampai 4 petang insyaAllah. Tok Abah punya sesi 2 hingga 4. Dan Tok Abah sendiri akan dibantu oleh Dr. Nurul Asma Mansur, pakar dalam bidangnya. Dia seorang pakar iridologist dan juga pakar alternative medicine. Beliau akan menjelaskan ya, masalah kesihatan mental. Mungkin salah satu puncanya ialah masalah paranormal. Tok Abah pun adalah belajar tentang rawatan Islamnya selama 20 tahun kot. 10 tahun dengan Allahyarham Ustaz Harundin, 10 tahun dengan Profesor Pak Angku. Ya, so masih belajar sampai bila-bila. Ya, sampai akhir hayat lah. Okay. Alright. So insyaAllah seronok-seronok ya. Tip nombor 22. Tip nombor 22 ialah be a constant contributor. Jom kita sentiasa menyumbang lah. Jadi orang yang sentiasa menyumbang. Ya. So Allah akan tolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. What you give, you get back and much more. Bukannya what you give, you get back. Itu betul tapi tak tepat. What you give, you get much more. Bukannya bagi satu dapat satu. No, itu meniaga. Kadang-kadang kita berjual beli pun beli satu dapat dua. Masa tengah ada sale, beli satu dapat dua. Betul tak betul? Yes. Tetapi kalau kita orang yang beriman, kita bagi satu dengan ikhlas, kita akan dapat balik minimum 10 kali ganda. Wahai Ali, kalau kau bagi satu dengan ikhlas kepada orang lain, maka Allah akan bagi pulangan 10 kali ganda. Tok Abah dah banyak pengalaman. Anda pun dah banyak pengalaman yang sama. Kadang awak donate RM10 aja pada peminta sedekah ke, pada orang yang minta derma ke, awak bagi RM10 contoh ya. Tup, ya, awak akan dapat ya ganjaran 100, 200, 300. Kalau RM100 10 kali ganda. Ya, Tok Abah pernah ya. Tok Abah kata Kak Tok Mak, pergilah ya bantuan orang yang mengutip derma untuk kematian. Ya, RM300. Waktu pagi, petangnya Tok Abah dapat cek ya daripada orang yang berhutang 20 tahun yang lepas. Dah memang kita tak ingat pun, dah kira halal lah. Tapi dipulangkan. Ya, dia bayar balik dalam bentuk cek RM3,000. Ya, yang kita dermakan 300, tapi Allah bagi balik RM3,000 yang tak disangka-sangka. Itu minimum lah 10 kali ganda. Pernah ya, kita bagi bantuan RM50 untuk yang derma sekian ya, pun kita dapat RM5,000. Bukannya ni 500. Kalau 50 patut 500, tapi dapat RM5,000 pulangan. So berapa kali ganda? 100 kali ganda. So guys, yeah, be a constant contributor. You cannot lose, you cannot become poorer. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, kecuali bertambah. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah, kamu akan jadi kaya. Dan kaya bukan artinya wang ringgit saja ya. Kaya hati, kaya iman, kaya kesihatan, kaya sahabat, kaya kesyukuran, kaya senyuman, kaya kegembiraan. Kaya can be so many things. Ya, siapakah orang kaya ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang kaya ialah orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Awak kaya tak? Alhamdulillah, bukan sombong ya. Tok Abah rasa amat kaya. Apa yang Tok Abah ada cukup. Ada baju Melayu, cukup lah. Ya, yang boleh pakai ada 10-15 helai. Cukup tak? Cukup. Boxer ada yang boleh pakai ada 10. 8 yang baru, 2 yang lama. Cukup tak? Cukup. Hari ada 7, boxer ada 10. Cukuplah. Ni contoh. Ya, kata apa pula apa orang tu dia cerita tentang boxer lah, apalah. Tok Abah nak kata tentang apakah maksud kaya. Kaya ialah orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Adakah anda kaya? Jawablah. Of course lah. Ya. Tok Abah rasa cukup lah dengan, maaf ya, dengan mata yang dua ni, walaupun mata ni taklah seterang dulu, rabun-rabun. Tapi boleh baca. Tanpa cermin mata, Alhamdulillah. Ya. Kalau nak drive, boleh drive waktu malam dan siang. Alhamdulillah, boleh baca Quran tanpa cermin mata. Tak kaya ke? Berapa nilai satu mata? Awak nak beli 1 bilion. Tok Abah jual tak mata Tok Abah? No way. So, kaya tak kita?
Sangat kaya. Kalau berfikir, kalau mentadabbur diri, mentabayun diri, kita amat kaya. Walaupun telinga dah kurang pendengaran, Tok Mak lalu komplain. Cakap lain dengan lain ya, tapi masihlah boleh. Kalau kau cakap kuat, ya Tok Abah akan dengar. Ya, so berapa nilai pendengaran ini? Tidak ternilai. Kaya tak? Sangat kaya. Ya, umur 71 masih sihat, masih boleh bercakap, masih boleh sarapan, boleh makan nasi campur, nasi goreng, rojak, nasi dagang, nasi mama apa? Nasi kandak. Boleh belaka. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tok Abah tak ada masalah kolesterol, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Syukur. Alhamdulillah. Kaya tak? Kaya kesihatan. Berapa nilainya? Billion? No way. I won't trade my health for billions of ringgit. Maksudnya faham kan? Yes. Ya, so kita ni kaya, tapi dengan kena berfikir lah. Bukan sombong, bukan riak, bukannya ialah negatif, tapi sangat positif. Kalau kita rasa kita kaya. Ya, orang yang miskin, sabda Rasul, mafhumnya, orang yang berapa banyak pun harta, aset dia ada, dia rasa tak cukup, miskin. Pendapatannya 50,000 sebulan, 50,000 ringgit. Tak cukup, miskin. Dia ada syarikat, ada gedung, ada aset, ada pekerja 300 orang. Pekerja kilang dia. Yang dia ada kilang, syarikat ada 15. Asetnya beratus juta. Tapi pening kepala. Dia rasa tak cukup, dia nak cari lagi, nak tambah lagi. Dia masih miskin. Orang miskin, mafhum nak hadis Nabi, orang yang walau berapa banyak pun yang dia ada, dia rasa tak cukup. Laki-laki yang ada satu lembah emas akan cuba mencari lembah emas yang kedua. Dia masih miskin. Dia rasa tak cukup. I'm not saying that we got to stop trying to achieve more. Bukan. Tapi bersyukur. Aku ada yang ada sekarang yang syukur, tapi aku kena perbaiki diri. Orang yang cemerlang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So jangan tolong salah tangkap. Padahal siapalah. Dia tak bagi orang memperbaiki diri, nak extreme more. Siapa kata? Tok Abah kata, bersyukur dengan apa yang ada, rasa cukup dengan ada, tapi terus berubah, terus perbaiki diri. Sebab Tok Abah ulang dah puluh ribu kali. Orang yang berjaya bercemerlang, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Keep on changing. But at every stage, syukur Alhamdulillah. Aku rasa cukup dengan apa yang ada. Tapi, aku kena terus perbaiki diri sampai mati. Faham? Faham. So, jangan salah tangkap. Apa dia ni kontradik? Dia kata suruh berubah, tapi suruh rasa cukup, rasa bersyukur, ya, rasa kaya, ya, rasa ada sifat qanaah, tapi itu suruh berubah. Tak ada kontradik. Tapi lebih memahami diri, memahami hakikat kehidupan dan hakikat syukur. Gitu. Kena belajar lah ya. Kena belajar. Kalau tidak, apa dia ni cakap berlawan cakap sendiri. Ya, kata suruh berubah perbaiki, tapi suruh bersyukur, suruh dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada, tapi keep on improving. Faham? Faham. Let's go. Dan program kita juga bukan saja dibawakan oleh Kondisi Plus dan juga kata tadi itu webinar Tok Abah pada 27 November, tapi dibawakan juga oleh Excel Plus Perasa Coklat. To be fair lah ya. Ini dia punya mascot pun Didi and Friends, and Tok Abah Didi and Friends. Tok Abah semalam bawa cucu dia orang, ya, sebab menangis tu. Tok Abah kata, okay, let's go. Kita pergi beli toy dengan beli marker pen untuk melukis atas whiteboard. Tok Abah bawa pergi ke supermarket yang terdekat kat Bandar Baru Bangi. Bukan nak cari pen, di poundnya Tok Abah dia beli toy. Ada toy house ya. Harga 120. Okey lah. Ya, Tok Abah bawa 2 orang cucu, rupanya susah you. Bawa 2 orang cucu naik escalator, naik lift. Ya Allah ya. Ingat okey kita masih muda, tapi tak dah habis muda dah. Cucu umur 4 tahun dan 2 tahun setengah. Oh, ya Allah. Lepas tu masuk pula dia punya playground, dia punya play center tu lah kat dalam kompleks tu, tak nak keluar pula tu. Tok Abah kena tanggalkan kasut, masuk ke dalam tu, tolong supervise dia main. Aduh ya. So itulah dia, sebab cucu-cucu Tok Abah punya
pintar, punya cerdas, sebab mereka semua mengambil Excel Plus Perasa Coklat ni, ya, dan memang alhamdulillah bertenaga, lebih alert, lebih mudah dengan nasihat. Kalau belajar lebih seronok belajar, lebih fokus, lebih mudah faham, dan bila lama-lama belajar akhirnya pandai. Bukan makan terus pandai, tak. Makan bertenaga, fokus, seronok, ya. Dia rasa lebih mudah mencerap. Pula kalau kita bacakan doa di kepala ataupun mereka sendiri baca Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Duduk belajar menghadap kiblat. Doakan para guru, doakan kawan-kawan sekelas. Tengok how to improve by leaps and bounds. Oh, dan ini sebagai pencetus perubahan. Cantik tak cantik? Cantik. Berbaloi. Ya, that is our mission lah. Membantu. Sebab, inilah poin nombor 2. Be a constant contributor. So, Tok Abbas selagi ada hayat ni nak contribute lah dalam membangunkan masyarakat, memandaikan anak-anak, memandaikan orang yang tua, ya, memandaikan pelajar-pelajar purba, ya, sama-sama lah, ya, cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain. That is what I'm doing. Tok Abbas pesankan you all ni untuk apa? Untuk ingatkan diri. So, Tok Abbas kata apa? You all, untuk jadi aset kepada dunia, be a constant contributor. I got to contribute. Tok Abbas kena contribute, kena menyumbang, kena memberi, kena, yalah, apa, bersedekah, bayar zakat, berinfak, ya, setakat yang mampu, dan terus memberi sampai meninggal dunia. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, dia akan patah balik kat kita. Ya, so apapun kebaikan yang kita buat untuk orang lain, semuanya patah balik kat kita, sebab kita akan dapat pahala. Kita bagi derma, kita bagi infak, kita bagi sedekah, semua kebaikan untuk kita. Kita akan selamat di dunia. Allah akan pulangkan 10, 15, 20, 100 kali ganda, dan kita akan selamat di kubur. Bersedekahlah untuk melapangkan kubur, untuk sejukkan kubur. Bersedekahlah untuk elakkan diri kita daripada masuk neraka. So, apa kebaikan yang kita lakukan, semua untuk diri kita, untuk kebaikan kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. So, buat baik. Be a contributor. Always contribute. Be a constant contributor. Anda dan Tok Abbas atas landasan yang seronok untuk mudah-mudahan berjumpa dengan Allah bila sampai masanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jom kita bawa bekal. Bawa pincin kubur. Bawa bekalan. Kosongkan diri kita di dunia agar dapat bantuan yang mencurah-curah di alam barzah, di alam akhirat. Kosongkan diri kita. Ada ilmu, kosongkan. Beri kat orang. Ya. Ada pengalaman, share. Kosongkan diri kita sebelum kita meninggal dunia. Die empty, so that we don't bring the asset in ourselves to the graveyard. Jangan bawa aset-aset mahal dalam diri kita ke dalam liang lahat. Percuma, tak guna. Nanti Allah tanya, kenapa kau ada bakat tapi kau tak tolong orang? Kenapa kau ada kemampuan untuk nasihat orang tapi tak nasihat? Kenapa kamu ada bakat untuk mengajar orang, kamu tak ajar ilmu kamu? Kenapa kamu ada banyak ilmu, banyak resipi, banyak tips, banyak bahan-bahan nasihat, kamu tak nasihati orang lain? Ya, memberi nasihat orang lain, keluar masjid yang masa beriktikaf di bulan Ramadan, 10 hari Ramadan, ya, keluar untuk menasihati orang atau mendamaikan orang bergaduh, lebih baik daripada duduk dalam masjid iktikaf di 10 hari Ramadan. Padahal 10 hari Ramadan sangat besar pahala iktikaf kat masjid, tapi keluar masjid untuk tolong orang jauh lebih baik. Gitu ya, dia punya motivasinya. Okey, tip nombor 22. Tip yang terakhir untuk pagi ni. Ingat, program kita dibawakan oleh webinar Tok Abbas pada 27 November. Tips menangani pasangan merajuk 10 pagi sampai 1 tengah hari. Seronok. Tok Abbas dah almost 100% lah nota yang Tok Abbas buat, ya. Dan malam tadi Tok Abbas repair nota sampai 1:30 pagi. Nota mana? Nota pada 26 November. Untuk persidangan kesihatan mental dan kesejahteraan emosi guru-guru wilayah persekutuan. So, pagi tadi pun tak apa masa kat bilik air, masa mandi kat bilik air, buat persediaan, ya, dapat ilham. Oh, kena bezakan antara ciri orang yang bermasalah tekanan mental dengan bagaimana punca. Ciri dengan punca Tok Abbas kena bezakan, dan Tok Abbas dah repair tadi. Sebelum buat FB Live, pukul 6.45 Tok Abbas dah repair balik nota Tok Abbas yang Tok Abbas buat sampai pukul 1:30 pagi tadi. Seronok, ya. Dapat ilham ditemani oleh Tok Mak bagi yang sambil tengok dia punya WhatsApp ke apa ke, Tok Abbas buat sampai pukul 1:30 pagi. Lepas tu tidur pun nyenyak sebab dah dapat ilham baru dan Tok Abbas dah abadikan dalam nota. So, begitulah.
Ya, kalau kita dapat ilham tu, kadang-kadang ilham dalam bilik air tu yang kadang bahaya ya, kena ditapis. Okey. Tips terakhir untuk hari ini, Tuhan itu witir, Tuhan itu ganjil. Kita pergi ke nombor 23. Adaptable. Sebab salah satu punca kita ni ada stres, ada masalah mental, ada masalah mental. Yalah, masalah mental bukan sakit mental. Masalah mental, ada anxiety, ada depression, ada insomnia sebab jadi macam dinosaur. Itu anak tu abah yang sulung punya kena terminologi. Bah, cikgu kami dinosaur tu bah. Hah? Apa maksudnya? Tak nak berubah bah. Ada ke langsir lab dia suruh buat warna grey. Ya cikgu tu ya Allah, dia punya perfume daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sama je. Dia budak-budak perempuan kan dia pakai dengan perfume cikgu. Ya Allah, tak ubah bah, tak ubah dia macam bau kabur baru mayat bah. Budak-budak punya description ya. So tak apa, pinjam poin anak tu abah tu. Kita kadang-kadang ada masalah, tak boleh menyumbang kepada dunia sebab kita ni macam dinosaur. Tak nak berubah mengikut persekitaran, mengikut perubahan sekitar. Be adaptable. Jadi macam ikan di lautan, bukan jadi macam dinosaur. Dinosaur pupus sebab dinosaur enggan ataupun gagal berubah ikut perubahan pada iklim dan suasana sekitar. They perish from this world because they are not adaptable. Tak nak berubah ikut situasi. Sebab ramai orang bertanya tu abah, ni bukan nak show off ya, sharing. Macam mana you daripada I kecil sampai sekarang masih bercakap, masih bagi motivasi? Well, mungkin that is my true calling. Mungkin itulah tugas tu abah. Tapi macam mana? Ya, orang lain ramai juga yang dah satu-satu dah tenggelam. Tak ada lagi. Tapi kenapa Tok Abah masih bagi motivasi? Saya belajar untuk relevan dengan tambah ilmu, belajar apa yang you all hadapi, tengok situasi semasa, tengok hal-hal semasa. Tok Abah keep on belajar untuk relevan. So to adapt and adapt to the situation. So you cakap tentang perkara semasa, ya, masalah apa-apalah masa sekarang ya. Tok Abah faham sikit-sikit dan boleh respon. Ya, boleh membantulah sikit-sikit ya. Sebab Tok Abah cuba adapt to the situation. Masalah kanak-kanak sekarang, masalah remaja sekarang, masalah orang baru kahwin sekarang, tahun 2022, 2023 ni. What are their issues? I keep on learning, I keep on trying to changing and trying to find ideas. Sebab kadang orang tua ni ada pengalaman lama yang dapat diserasikan dengan situasi baru. Ya, so itu maksud adaptable. Jadi macam ikan di lautan. Apa pula macam ikan pula? Ikan di lautan, dia berenang kat ikan air masin, dia tak masin selagi tak mati. Ikan di lautan, dia berenang kat air masin bertahun-tahun, dia tak jadi masin sebab dia adapt. Dia sesuaikan diri sampai dia tak perish. Ya, dia tak jadi masin kecuali dah mati baru jadi ikan masin. Faham ke faham? Faham. Jadi macam ikan di lautan, jangan jadi macam dinosaur. So kita be adaptable, keep on changing. Ini semua relevant and sesuai dengan apa yang kita bincangkan sejak awal sampai bila-bila. Okay guys. Ya, tepat ya. 7.44 dah masuk 7.45. Kita start tadi exactly pukul 7. So Tok Abah akan berhenti pada masa 45 minit. So selamat hari jadi, selamat anniversary, selamat pengantin baru, selamat bertugas, selamat buat kerja amal, ya, selamat berbonding dengan keluarga, berweekend, ya, brunch ke, breakfast ke, lunch bersama, selamat dalam perjalanan, selamat dalam menjalani rawatan kalau anda sedang sakit, sabar, tenang, redha, dan terus berdoa agar dapat kesehatan dan banyak minta ampun, istighfar, solat taubat sebagai terapi. Kalau sedang dilanda penyakit, sebarang penyakit, semua penyakit ada ubat dan penyakit itu satu anugerah, bukan satu musibah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.